kita terus bersama dengan Nur Atira Izzati Roslan sendiri yang pernah berkongsikan penceritaan ini di TikTok dan mendapat begitu banyak perhatian orang ramai dan juga doa yang dititipkan untuk arwah. Juga bersama dengan Puan Zainun Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meluangkan masa pagi ini. Kabarnya sebenarnya beraya di Johor ya. Bila semula pulang ke Kuala Lumpur? Raya ketiga. Raya ketiga. Baik, kalau apa yang kita saksikan sebentar tadi itu perkongsian yang mana saya percaya menyentuh hati semua rakyat Malaysia. Kira lebih kurang dalam 10 hari arwah pergi meninggalkan di waktu kita nak meraihkan Lebaran kan. Pertamanya mungkin kita nak kongsikan dulu. Sebut tentang Mak Suyah ni, Atira yang paling rapat, ibu saudara yang orang kata anak saudara kesayangan juga kan. Apa istimewanya Mak Suyah di mata Atira? Mak Suyah ni saya dah anggap dia macam ibu kedua saya. Sebab dia dah besarkan saya daripada saya kecil lagi sampai umur saya dah 26 tahun. So semua orang tahu yang dia tu OKU. Tapi pada luaran ni orang tak akan nampak yang dia tu seorang OKU. Walaupun dia OKU, dia penuh dengan sifat keibuan. Bangun pagi, kalau dia bangun pagi, dia mesti akan keluar, akan tanya saya, "Kakak, nak beli makanan tak? Nak makan apa?" So kalau dia keluar je, balik nanti dia jalan kaki pergi kedai, dia belikan nasi kerabu, nasi lemak untuk saya dan adik-adik kat rumah. Puan Zainun, Mak Suyah ni adik bongsu kan? Saya pasti diceritakan sebelum kita bersiaran tadi pun dah memang bersama dengan Puan sebelum Atira dilahirkan lagi, sejak berkahwin lagi. Mungkin ada banyak lagi penceritaan keistimewaan arwah Mak Suyah ni yang boleh dikongsikan bersama kita semua, Puan. Dia pada kalau orang tak kenal dia, orang cakap dia tu macam orang normal. Tapi sebenarnya dia memang OKU. Dia tak boleh duduk kat kampung, dia tak boleh duduk masa arwah mak ada tu sebab mak tu lebih banyak suruh duduk dengan saya. Sebab kat kampung dia suka berjalan. Ramah. Dia orang peramah, dia suka ke kampung dia. Dia duduk dia tak ingat waktu, maghrib ke apa ke. Jadi mak ni bimbang. Tu saya duduk dengan saya sampailah habis umur dia. Dia memang membantu menjaga anak-anak lah setiap Dia bukan saja membantu jaga anak saya. Saya kan meniaga. Saya peniaga pasar malam. Dia kopek bawang apa. Cuma satu kelemahan dia, OKU dia tak boleh orang ajar. Dia buat tu kita tak boleh nak ajar dia. Ini jangan dia yang buat, tak boleh. Dia buat ikut dia je. Saya tak kisah. Buatlah dia apa kau nak buat. Dia kopek bawang tapi dia tak reti nak kemas. Itu kita je faham dia. Orang lain tak faham. Kalau macam adik-adik lain pun tak faham sangat dia. Sebab dia kan nampak dasar macam okey. Tapi dia macam tu. Dan pastinya kalau kita nak imbas semula bagaimana situasi atau perkara itu berlaku kan, katanya rebah di jalan tar. Mungkin boleh dikongsikan saat-saat itu. Dia macam ni. Dia ada sakit kecemandau tinggi. Dia memang ada. Sebelum pada ni pun dia pernah buat operasi buang, dia punya buang separuh tetek dia buang. Lepas tu dia bulan 8 tu dia kena COVID teruk. Dia kena COVID first stage 4 teruk. Tapi saya memang jaga pemakanan dia, saya jaga. Masa dia sakit tu dia puasa. Saya memang jaga, tak bagi dia makan banyak. Dia memang ikutlah apa yang saya jaga. Tapi kita pun tak tahu, kita pun tak ada penyakit sangat kan. Jadi saya memang pagi tu saya memang buat pergi di klinik rutin dia untuk sebulan sekali. Saya jumpa doktor. Sebab malam tu dia tak sihat sangat. Malam tu lepas balik niaga tu, dia cerita dekat dalam kereta. Dia cerita telefon dia hilang. So dia cari, dia sedihlah telefon dia hilang. Lepas tu dia cerita macam ada orang beritahu dia yang kita orang dekat food truck. Ada orang pancitkan tayar food truck kita orang. Lepas tu ibu kata tak apalah, biar je lah. Tapi cara dia cerita tu macam tak cukup nyawa tau. Tak cukup nafas. Macam macam tu. Lepas tu saya tanyalah Mak Suyah. Mak Suyah ni sihat ke tak? Kenapa Mak Suyah cakap macam tak cukup nafas ni kan? Kalau tak sihat, Mak Suyah tak ada datang niaga esok. Itu ibu bawa pergi klinik pagi tu.
Lepas tu waktu tu saya tak ada kat tempat tu. Saya meniaga, kita orang ada restoran makan juga kat depan Jekyll. Saya jaga kedai. Saya memang ketua saya kat kedai. Lepas tu dapat call. Kata Mas Suya jatuh. Adik saya call kata Mas Suya dah tenat ni. Lepas tu mula-mula saya pergilah berlari. Mak saya time tu dia dalam kereta dengan adik saya. Mak saya dah berlari, dah pergi dekat Mas Suya. Mas Suya time tu dia bercerita dengan orang kat depan kedai dia tu kan. Dia kan peramah. Dia cerita dia macam stres tau. Telefon dia hilang. Mungkin sebab dia stres. Susah hati. Dia susah hati sangat. Lepas tu tiba-tiba dia panggil staff dengan anak jiran kat depan food truck tu. Tapi tak sempat staff saya nak sambut tu. Dia rebah ke depan. Menggigil-gigil. Berbuih keluar. Lepas tu mak saya berlarilah pergi dekat Mas Suya. Kan jalan tak kan sesak kan. Betul. So saya sampai tu ambulans dah angkat dah. So saya tanya apa jadi. So waktu tu saya naik motor. Adik saya cerita. Kita orang ingatkan mungkin makcik saya ni sawan kot. Sebab tak expect pun yang dia tu seteruk tu. Lepas tu mak saya dah nangis teruk-teruk dah. Kata Mas Suya tak sedarkan diri ni. Lepas tu waktu saya naik motor dengan adik saya tu nak pergi HKL. Tiba-tiba mak saya kata pukul 6 dia jatuh, 6.55 tu dah habis nyawa dah. Lepas tu saya pun meraung lah atas motor sampai nak pergi HKL tu, nangis. Saya dah macam dah hilang kewarasan, dah sedih sangat kan. Lepas tu susahlah kan. Macam tak percaya. Macam tak percaya. Sebab kita rasa macam kita tengok dia semalam sihat. Tiba-tiba dia pergi mengejut macam tu kan. Kita pun rasa terkilan. Kita tak sempat nak minta maaf dengan dia. Tak sempat nak ucapkan selamat tinggal. Dia pergi pun macam tu je lah. Macam senang je dia pergi. Dia tak susahkan orang. Kami pun minta maaf lah terpaksa meminta untuk mengimbas balik apa yang terjadi kan. Atira, Puan Zainun. Tapi nak dikatakan sekarang kita perlu meneruskan kehidupan kuat untuk arwah kan. Jadi apa antara kata mungkin rutin sebab dah bekerja buka food truck sama-sama dan sebagainya, antara rutin yang diteruskan tapi dirindui adanya arwah di sisi, apa antara yang masih arwah ni dia orang yang dia jenis take care tau, jenis suka bercerita. Bukan, dia suka suka ambil tahu caring. Suami saya dipanggil ayah. Saya panggil ibu, suami saya dipanggil ayah. Pagi-pagi suami saya suami saya tu suka minum Nescafe. Jadi dia kan orang tak minta pun dia akan buat Nescafe untuk ayah. Ni ayah malang ke. Kalau kita ni kan kadang-kadang baru je minum, awak ni kan nak minum lagi. Dia tak. Kerja dia buat Nescafe ni ayah Nescafe ayah. Jadi sampai saat ni pun suami saya macam dia memang sedih betul dengan Suya. Kata kalau Suya ada tak pernah minta pun Nescafe akan buat ni ayah Nescafe ayah. Tapi kalau kita lihat apatah lagi bila nak meraihkan Lebaran kan, dah tentu sebelum ni sibuk dengan Mak Suya, sama-sama sediakan juadah raya. Pastinya kali ni berbeza kan, lain perasaannya. Bagi Atira sendiri bagaimana lalui Syawal yang pertama tanpa Mak Suya? Kalau macam cakap untuk saya masih belum move on lah. Seminggu masa yang saya pergi, setiap malam saya akan menangis. Sampai kan ibu ayah saya, adik-beradik saya akan masuk dalam bilik. Macam ikhlaskanlah. Kita bila orang cakap redha, ikhlas, memang semua orang akan cakap redha. Tapi untuk saya, kita perlu ambil masa untuk kita menerima hakikat yang orang yang kita sayang tu dah tak ada lagi dalam sisi kita. Macam saya pun, saya dalam hidup saya sekarang ni, lepas ni saya dah tak boleh dah nak panggil dia Mak Suya. Cuma nak raya tu kan, dah iron semua baju kan, sedondon. Malam raya adik saya kemas baju kan, macam kita baru balik niaga food truck. Saya tak boleh, saya dah menangis dah. Nak balik ke dah penat tengok baju dia kan. Saya menangis langsung dekat bilik surau tu kan, menangis. Ayah saya cakap, pergilah mandi kan. Saya sampai tak boleh nak tolong adik saya kemas sebab saya macam sedih sangat. Pagi raya pun
macam kita perempuan, kita boleh nak make up muka kita untuk kita tutupkan kesedihan kat muka kita, lebam bengkak kat muka kita. Tapi bila ambil gambar tu, wajah kesedihan saya ni tak boleh nak tutup. Sebab mungkin orang kata ibu saudara je pun, bukannya ibu sendiri. Tapi bagi saya tak. Ibu saudara dan ibu kandung tu dah sama dah bagi saya. Sebati. Sebati dah dengan hidup saya. Puan Zaitun, ini pasti satu tempoh dan masa yang sangat sukar untuk seisi keluarga kan. Dan Puan menjadi kekuatan untuk seluruhlah, untuk anak-anak, untuk suami, untuk menerima kenyataan ini. Bagi mereka yang mungkin kehilangan seseorang yang disayangi, dikasihi ketika bulan Syawal ini atau bulan Ramadan, apa antara perkongsian ataupun nasihat yang boleh diberikan untuk kita semua untuk terus memperkuatkan diri kita menghadapi kehilangan, Puan? Dia macam ni, nak tak nak kita kena redha. Saya selalu cakap dengan anak-anak kita, ngaji. Kalau ingat kusuyah, kita pergi kubur dia, kita baca Yasin untuk dia, kita hadiah dia. Saya cakap dengan anak-anak, kita terpaksa teruskan kehidupan. Kita orang meniaga, kerana meniaga kita dapat duit. Dapat duit tu kita infak untuk dia. Saya cakap anak-anak, awak meniaga, ibu pun, orang cakap ibu, adik meninggal belum pada 20 hari, 30 hari tu meniaga. Tak, saya niat dalam hati saya. Saya nak meniaga, saya nak cari duit. Dapat duit, saya nak infak untuk dia. Memang dah niat dah. Saya dah hantar duit ke Nigeria. Kawan dia ramai orang Nigeria. Sebab pelajar UIA tu sewa rumah saya. Walaupun Suyah ni tak pandai cakap putih. Dia boleh, tapi dia boleh interact dengan foreigner-foreigner. So bila Mak Suyah ni meninggal, bayangkan foreigner ni menangis tau. Terasa kehilangan dia. Saya infak kat sana lah. Saya infak ke Nigeria. Orang Nigeria kan betul-betul susah. Jadi niat kita untuk meneruskan kebaikan demi arwah, itu antara yang boleh dilakukanlah untuk kita memperingati arwah itu sendiri. Kami juga mengharapkan dan mendoakan agar roh arwah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Semoga Atira dan Puan Zainun terus kuat menerima dugaan ini, insya-Allah. Moga-moga selepas ini akan menjadi lebih tabah menghadapi ujian ini. Terima kasih banyak-banyak bersama kami berkongsi kisah ini di Malaysia hari ini untuk penonton-penonton semua. Kekal kuat ya. Terima kasih. Baik, dengan itu kami harapkan perkongsian ini mampu untuk memberikan kita sedikit kekuatanlah untuk kita berada di sana untuk mereka yang memerlukan sokongan ahli keluarga, sokongan komuniti itu sangat penting bagi mereka yang kehilangan ketika tempoh ini. Bukan apa, Sofia, kadang-kadang kita ni bila ada anak OKU dan sebagainya, ada juga ahli keluarga yang sukar untuk menerima, sukar untuk memberikan rasa kasih sayang. Tapi ini contoh terbaik sebenarnya di mana mereka sendiri menganggap arwah Mak Suyah ini seperti insan yang lain juga. Betul, Rena.